Okay, Assalamualaikum. Nama saya Putri. Okay, hari ini saya dengan rakan-rakan nak membentangkan tentang report yang telah kami buat tentang BMW berdasarkan kefahaman kami. Case study ni kita orang ambil daripada Google. Dia menceritakan tentang BMW ni merupakan syarikat automobil yang terbesar. So dia menghadapi banyak cabaran secara global sebab dia nak maintain kedudukan dekat pasaran global yang bersaing dengan syarikat besar automobil yang lain. Kemudian diceritakan tentang BMW ni menghadapi kesukaran dalam memenuhi permintaan pengguna sebab dunia semakin lama semakin moden, so expectation pengguna pun semakin lama semakin tinggi. Okay, ni explanation dia lah kan. Okay, introduction. Introduction. Era. Ya, jangan. Weh, alah, aku dah ni. Alah. Jap. Sekejap interaction BMW. BMW ni dia adalah Bavarian Motor Works, syarikat pembuatan kenderaan motosikal dan mesin Jerman yang ditubuhkan pada tahun 1916. Ia juga memiliki dan menghasilkan jenama Mini dan merupakan syarikat induk Rolls-Royce Motor Car BMW, menghasilkan motosikal di bawah jenama BMW. BMW terkenal dengan prestasi dan kenderaan mewah. Okay. Dah habis Okay, chapter 2 pula dia pasal supplier relationship management. SRM ni dia pasal pendekatan sistematik yang bertujuan untuk mengatur hubungan pembekal terhadap bisnes BMW. Developing supplier relationship ni, dia hubungan supplier BMW adalah berdasarkan partnership dan juga kepercayaan. Okay. Lepas tu pembekal BMW ada 3 jenis, iaitu konsep, series development dan juga market. Diorang punya tanggungjawab ni berbeza-beza tapi diorang punya aim iaitu sama, iaitu mencapai objektif BMW. BMW ni dia mencari pembekal yang boleh product innovation and strength of concept, lepas tu product quality, and then delivery process capability and on-time delivery, lepas tu project management dan juga lifetime cost. Okay. Lepas tu yang ini, yang muka surat 10 ni adalah, ini nama senarai nama pembekal BMW dalam BMW Automotive Pipe. Contohnya daripada segi brake, yang pembekalnya adalah Brembo. Kalau daripada segi apa tu, mana tayar tadi? Tak jumpa tayar dah. Kalau daripada supplier of tayar pula, dia punya pembekal adalah Bridgestone dan juga seangkatan dengannya. Okey, yang ini adalah supplier evaluation. Supplier evaluation ni dia penilaian pembekal dilakukan dengan pembelian, pengurusan bahagian yang berkualiti, logistik dan juga development. Kontrak pembekal dengan BMW adalah
apabila diorang dapat clearly state requirement, agreed target, achievable objective dan juga compatible terms of condition. Okay, yang next pula supplier recognition program ni, dia adalah BMW memberikan sambutan atas tanda kejayaan dan juga tanda perkhidmatan kepada pembekal BMW sebab mereka dah melakukan kerja dengan baik untuk BMW. Yang ini adalah list nama pemenang pembekal BMW pada Award Innovation 2018. Contohnya daripada segi productivity, pemenangnya adalah Tricon. Dari segi sustainability, pemenangnya adalah BASF. Dan juga daripada segi digitalization ni, pemenangnya adalah INRIX. Okay. Next, chapter 3. Okay, chapter 3 pasal ethical and sustainable sourcing. Apa yang BMW Group dah buat adalah they establish ecological and social sustainability throughout its complex supply chain sebab oleh kerana bahan mentah dia jadi asas proses pengeluaran industri ni. BMW Group dia tekankan mematuhi standard persekitaran dan sosial di keseluruhan rantaian nilai. Antara solution yang dia buat adalah untuk mengatasi cabaran mengumpul data tu, BMW menerapkan kewajipan wajib untuk proses perolehan tu. Dia macam mana dia punya performance criteria used in assessing supplier. Kat situ dia cakap phase 1 in line with the BMW Group Supplier Sustainable Policy. Next, sekejap tak payah. Dia cakap polisi ni defines the social and environmental standard that are applied to supplier and their sub-supplier. Dekat phase 2, assess supplier performance by using the industry specific self-assessment questionnaire. Dia menggunakan questionnaire. Lepas tu dekat phase 3, dia prioritize raw material and component with the highest human right risk. Okay. Okay, lepas tu dia buat assessment of sustainability risk. The result material change report includes a rating for each material, provide basic information on the assessed material and show opportunities for collective action for its member. Next slide. BMW juga implementing the OECD due diligence guidance. Dia build the OECD selected supplier that delivered part including 3TG and work with Responsible Mineral Initiative to use its standard reporting form. And then dalam bab ni juga dia mengatakan how strategic supplier relationship can impact the firm. BMW Group strategic supplier engagement. Dia in order to better manage supplier network, BMW they integrate supply chain approach into a group-wide corporate sustainability strategy as well as functional purchasing strategy. Lepas tu apa yang dia buat adalah BMW and Alibaba sign a MOU for strategic partnership promote
digital transformation across business. Okay. Next slide. Kat sini dia cakap support dealer with digital technologies and accelerate business growth. BMW and Alibaba, they launched first online sales and service business, engaging dealer among premier auto brands. Untuk create seamless end-to-end online to offline digital experience. Lagi satu, dia buat one-stop convenience service to create cross business and multi-scenario consumer experience. BMW dia dengan dealership, dia accelerate the digital transformation of the dealer network in China untuk aim and providing Chinese customer with more premium, convenient and personalized service in digitalization. Lepas tu dia dengan Alibaba win-win cooperation to lead digital upgrades in industry. And next slide. Kat sini dia cakap pasal the strategic role played by the purchasing function in developing and improving the supply chain by BMW Group. Apa yang dia buat adalah dia motivate partner to operate sustainability in implements and optimization and efficiency measure in its own production environment. Lepas tu dia integrate the assessment of CDP supply chain program in its key purchasing process. Lepas tu BMW juga include key sustainability issues such as biodiversity, the deforestation and animal welfare in its supplier sustainability policy. Itu je. Okay, next chapter 4, customer relationship management. Kalau dalam falsafah BMW, bagi mereka CRM ni adalah kaedah penting untuk mendekati pelanggan secara aktif dan juga mempereratkan hubungan dengan customer secara positif. Key tools and component CRM by BMW ni kalau dari segi segmenting customer, diorang target customer yang ada latar belakang kerjaya yang baik sebab diorang punya pendapatan yang lebih tinggi. So diorang akan melabur banyak sikit dalam pembelian kereta. Kalau dari segi predicting customer behavior ni, dia tentang pengguna akan terdorong oleh pengguna yang lain yang mempunyai pengalaman dalam pembelian kereta BMW. Okey, lepas tu kalau pasal automated sales posters ni, dia adalah cara BMW nak tahu information tentang customer dengan cara membina customer database. Sebab BMW dia ada infrastruktur IT yang kuat. Okey. Lepas tu dari segi personalizing customer communication ni iaitu cara BMW tarik hati pelanggan dengan memberikan servis. Sama juga macam managing customer service capabilities. Dia tentang cara BMW nak kekalkan hubungan dengan customer iaitu dengan cara offer servis yang baik. Contohnya macam bagi aksesori, lepas tu ada additional service sebab diorang nak customer BMW ni berpuas hati sebagai pengguna kereta BMW. Okay. Lepas tu yang ni adalah implementation procedure used for CRM program. Dia ada 4 elemen yang diletakkan iaitu relationship marketing, opposite organizational structure, control of data warehousing dan juga data consumption for customer management. So itu dah adalah 4 implementation procedure dalam CRM program. Okay, yang ni adalah the basic for successful CRM lah.
supaya BMW apa? Itulah. Supaya CRM tu diorang berjaya lah. Okay. Okay, next chapter 5. Okay, chapter 5, Process Management Lean and Six Sigma in BMW. Okay. Flexibility Manufacturing with Lean Strategy. Flexibility ni didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengalihkan pengeluaran model yang berbeza di antara kilang yang berbeza kerana permintaan beralih di antara pasaran global yang berbeza. Ia juga dapat memperlihatkan dirinya sebagai membina model yang berbeza dalam kilang yang sama. Ini agak berbeza daripada merancang keupayaan pembuatan keseluruhan berdasarkan metodologi. Di mana kecekapan lengkap menjadi matlamat utama. Ada juga model gabungan hybrid yang sama dengan Toyota yang berusaha membina dan mengedarkan kenderaan di kilang, tetapi dalam masa kitara terpantas untuk pesanan pelanggan. Kenderaan kereta BMW ni sangat mahal. Oleh itu mempunyai banyak kenderaan siap yang belum terjual dalam inventory. Pendekatan ini dengan pengenalan pasaran baru ini dengan tata kenderaan nano di India. Di sini kenderaan telah dirancang dengan pilihan yang sangat terhad dan dipasarkan kepada penggunaan tahap awal yang sangat sensitif terhadap kos. Next slide. How BMW has used the GIT and Lean production. Penggunaan asas oleh Penggunaan asas oleh kilang BMW AS telah beralih kepada apa yang mereka jelaskan dan mereka menyebutkan post GIT. Penekanan asas diberikan kepada pembekal. Usaha dilakukan untuk tidak memandang rendah peranan pembekal, perantara kenderaan tepat pada waktunya, hari membuat pesanan hingga tarikh perantaran. Perubahan berikut following change are underway. Merancang semula kenderaan untuk variasi kepingan logam. Siri 3 yang akan datang akan mempunyai dua variasi dan bukannya 16. 23 model akan mempunyai 8 variasi badan dan bukannya 12. VIN number modification memberikan nombor VIN kemudian untuk memberi peluang kepada pelanggan untuk membuat perubahan dalam reka bentuk pendekatan sentris pelanggan. Memberi BMW lebih banyak masa untuk penjadualan. Sistem berkomputer untuk sistem peniaga sistem berkomputer untuk peniaga. Sistem pesanan komputer untuk memberi pelanggan tarikh perantaran yang menggabungkan semua bengkel dan perbankan data. Next slide. New initiatives by the company in Lean and GIT principle. BMW akan membawa perubahan yang akan dilakukan. Setiap perubahan pada saat-saat terakhir akan memastikan output yang diinginkan dari pelanggan akan ditangani dengan baik. Strategi produksi mini yang diadaptasi oleh BMW dengan penekanan khusus pada segitiga pengeluaran mini yang ditubuhkan pada tahun 2006. Pengurus Jabatan Jurutera dan Pembangunan Perisian Komputer di kilang BMW akan menurunkan kilang otomotif ke era baru. Dah. Okay, chapter 6 pasal supplier change performance measurement. First pasal supplier chain performance measurement at BMW. Dia cakap pasal penglibatan teknologi yang diterima oleh BMW ialah pelaksanaan TNT yang harus diambil kira dalam penilaian pengurusan prestasi rantaian bekalan BMW. Teknologi ini telah menjadi kritikal dalam syarikat ini dan industri secara keseluruhan telah membantu menyokong proses pengeluaran bahan BMW. Ia juga dapat menyediakan manfaat dan status pengeluaran
dan masa yang nyata, terutamanya dalam bidang maklumat produktif dan sangat penting dalam jadual pengeluaran syarikat. TNT juga menguruskan rangkaian bekalan di Amerika Syarikat dari tempat asal ke tapak pemasangan. Objektif prestasi rantaian bekalan BMW adalah mencapai kebahagiaan pelanggan. Yang penting, syarikat telah menggaris bawah kepentingan kepribadian model kenderaan. BMW mempunyai laksana integrasi sistem pengeluaran dan logistik di hampir semua kemudahannya untuk mewujudkan rangkaian pengeluaran antarabangsa. Hasilnya yang diberikan kepada pelanggan adalah Brandenburg 2012 memenuhi syarat kecekapan ini dengan menyatakan bahawa BMW telah bertahan dalam ujian masa. Walaupun pasaran tinggi terhadap daya saing, pada hakikatnya salah satu aset prima ini adalah bahawa dia telah mengekalkan penggunaan dalam jangka masa panjang dan mengekalkan pelanggannya kepada syarikat yang sangat berpotensi tinggi untuk berjaya. Next, pasal apply betul. Tak nampak. Next, pasal apply the measurement system to BMW. Ini kerana banyak yang terlibat dan perlu mempunyai alat untuk menilai prestasi mereka. Pada masa ini tidak ada sistem pengukuran yang tepat lah. Dia cuma dapat pengukuran yang semi tepat lah untuk memberikan tumpuan terutama pada prestasi BMW. Performance measuring system ni akan membantu pelbagai entiti dalam mengenal pasti kawasan masalah yang berpotensi tinggi untuk memberikan impak yang tinggi lah. Berikut adalah jadual yang harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah atau halangan yang telah BMW. Itu adalah gambar rajah pada bulan Julai 2011. BMW rantaian bekalan adalah 79% cekap seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Tahap kecekapan ini akan dipantau setiap bulan untuk melihat apa yang akan dikekalkan atau ditingkatkan. Semasa bulan yang digambarkan pada rajah, prestasi syarikat penghantaran hanya 60% disebabkan oleh kelewatan panjang dalam rantaian bekalan. Sepanjang bulan, masa penganjuran berjumlah 8 jam yang melebihi had 5 jam pada 79%. Jumlah penggunaan kapal juga terhadap kecekapan rantaian bekalan terhad. Isi padu yang dicapai oleh kontena dan ketersediaan truk kereta api mengendalikan dia telah mengendali rel untuk merupakan KPI yang tidak mencapai sasaran bulan ini. Kedua-dua KPI ini hanya sedikit di bawah sasaran harus dikaji untuk melihat apa yang mereka inginkan. Bekas itu KPI terminal dah mengendali kereta BMW yang lain seperti melebihi jangkaan masa mereka. Next, pasal di pasal strategic for logistic and supplier chain management at BMW. BMW adalah salah satu pengeluar automotif termuka di dunia. Dengan perubahan dinamik pasaran dan kompetitif, strategi rancangan perniagaan BMW akan menyumbang kepada pembangunan dan peningkatan rantaian bekalan. Ada strategi penting yang digunakan oleh organisasi dalam pengurusan rantaian bekalan. Ini nampak berkaitan dengan hasil komponen otomotif dan pengeluaran syarikat. Pada hakikatnya, jenis kereta BMW aktif tunjukkan kebekasan dan kaedah ini. Kecekapan tidak harus diukur
dari produk siap tetapi juga dari segi rantaian bekalan logistik yang lengkap. Memang ini disebabkan oleh BMW kumpulan yang telah menetapkan strategi tidak hanya tertumpu kepada pelanggan tetapi juga pada penciptaan nilai jangka masa panjang, khususnya rantaian pembekalan. Semasa pengembangan rancangan ini, syarikat itu menganggap sebagai pelbagai elemen mempengaruhi rantaian bekalan logistik syarikat. Oleh itu, paling banyak komponen penting dalam ekonomi, permintaan pelanggan, budaya dalam ekonomi ni, tuntutan pelanggan pada sebaliknya adalah mengenai produk yang dibuat khas untuk BMW sendiri. Next, pasal balance scorecard. Balance scorecard adalah alat untuk pengurusan strategik, bukan hanya untuk sistem pengukuran yang boleh membolehkan organisasi menjelaskan visi, misi dan strategi mereka untuk bertindak. Yang hanya memberikan pengangkutan prestasi tetapi membantu mewujudkan harus dilakukan dan bagaimana ia harus diukur. Dia ada 4 benda pasal financial, internal business process, learning and grow and customer. Dia untuk menjelaskan dan menyampaikan tujuan keseluruh organisasi BMW, keputusan dan tindakan matlamat dan strategi yang dipilih oleh BMW sendiri. Lepas tu dia untuk mengukur prestasi syarikat berhubung dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Lepas tu pasal untuk membuat pengukuran berwajah dari tahun ke tahun untuk melihat dan menilai kejayaan keseluruhan organisasi BMW sendiri. Kesimpulannya, BMW mengekalkan kejayaannya sebagai seorang yang maju pemimpin inovasi melalui pendekatan uniknya terhadap inovasi 3 bidang utama. Pertama, BMW mempunyai komponen penting dalam organisasi inovasi yang menjadi asas terbuka rangkaian inovasi untuk meramalkan dan meneroka apa yang dia boleh memberikan manfaat dan peluang inovasi secara dalaman dan luaran kepada pelanggan BMW sendiri. Kedua, pasal BMW memberikan tumpuan awal untuk menjadikan pengurusan inovasi sebagai teras kecekapan dan pelaksanaan. Seterusnya, inovasi yang berkesan dan cekap. Model saling berkaitan membolehkan syarikat mengembangkan produk teras dengan pantas dan sukar ditiru oleh syarikat lain kerana SIP dalam sejarah BMW syarikat adalah untuk meletakkan BMW dalam kedudukan yang strategik dan penjelasan model yang sangat penting. Ketiga, yang terakhir adalah berjaya menangkap faedah daripada inovasi dan membina ciri-ciri organisasi dan pembelajaran dengan mantap dengan memperoleh pengetahuan yang meluas. Melalui kaedah tidak bermaksud syarikat mencapai memudahkan pertukaran pengeluaran dan split melalui pengetahuan antara jabatan pengurusan. Last sekali, BMW mempunyai pendapat kepakaran dalam bidang komitmen, mengenal pasti dan pengetahuan pekerja. Mereka juga menggunakan 3,000 teknik penjadualan kerja untuk syarikat. Mereka juga lebih suka menggunakan pengistighfar semula dan menggunakan amalan baik untuk meningkatkan ekologi dan keperluan syarikat. BMW mempercayai pendekatan berpusat pelanggan di mana pengubahsuaian yang perubahan dilakukan dalam kenderaan sehingga saat akhir. Tambahan, banyak kelonggaran diberikan kepada pekerja, peniaga dan sistem tempahan dalam talian untuk bahan mentah dan pengubahsuaian sistem untuk warna dan transformasi lain. Habis. Alhamdulillah. Habis. Amat sudah. Alhamdulillah. Kesimpulan dah? Dah. Oh, dah. Rekod tak? Rekod.
Alhamdulillah. Tamatlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Okay, terima kasih. Stop record. Okay. Terima kasih kerana meluangkan masa